الرزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sidang hadirin rahimakumullah, para muhibbin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah dengan rahmat-Nya, dipertemukan kita di dalam majlis ilmu pada petang ini, pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa berada di dalam rahmat dan ridha Allah, di dalam kesihatan, keafiatan yang baik. Jadi kenapa di antaranya, apakah hikmah Allah Ta'ala mengkehendaki menjemput kita, memilih kita untuk duduk di dalam majlis ilmu? Di antara hikmah hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada kita hidayah, petunjuk jalan yang boleh menjadi pedoman untuk diri kita berusaha memperbaiki amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan supaya kita mengabdikan diri, beribadah. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ibadah itu bukan suatu perjalanan yang mudah. Berjalan di dalam jalan ibadah ini memerlukan ilmu, kefahaman yang betul, kerana di dalam ibadat itu ada undang-undang dan ada pantang larang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita menuntut ilmu, insya-Allah Allah Ta'ala akan menunjukkan jalan-jalan yang betul. Bagaimanakah cara beribadah yang akan menyampaikan kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala? Cara-cara beribadah yang bagaimana yang akan menguntungkan kita nanti di hari kiamat? Ibadah yang bagaimana yang akan menghasilkan faedah ataupun manfaat kehidupan kita di atas dunia ini? Kerana nanti di hari kiamat ada di kalangan hamba-hamba Allah yang mana sewaktu mereka hidup di dunia ini melakukan pelbagai amal ibadah dengan sangkaan mereka amalan-amalan mereka betul dan diterima oleh Allah. Tapi malangnya apa yang mereka kerjakan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Wal'iyadza billah min dzalik. Sebab itulah wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita menuntut ilmu. Khususnya ilmu-ilmu fardu ain itu wajib belajar. Jadi hari ini insya-Allah, tengah hari ini kita akan sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 49. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama-sama kita perbetulkan niat kita. Jangan ada di dalam hati kita niat-niat yang tidak sepatutnya, yang menjadi asbab amalan kita tidak diterima oleh Allah. Jadi kita niat mendengar, duduk dalam majlis ilmu, nak menunaikan kewajipan menuntut ilmu. Selain daripada itu, niat kita belajar ni mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita kesilapan, kesalahan, kelemahan kita di dalam melakukan ibadah, agar dapat kita perbaiki secepat mungkin sebelum datangnya kematian. Itu di antara niat-niat yang mesti ada dalam hati bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian selain daripada itu, berusaha menjaga adab dan akhlak kita di dalam majlis ilmu, menghormati majlis ilmu. Kerana keberkahan ilmu itu kembali kepada setinggi mana adab orang yang menuntut ilmu.
Tidak semua orang yang diberi faham oleh Allah itu mendapat keberkahan ilmu. Jadi kata ulama, kalau kita nak memahami, kita boleh rajin mengaji, rajin hadir kuliah. Tapi untuk mendapat berkah itu kembali kepada adab. Untuk mendapat berkah ilmu itu kembali kepada adab dan akhlak kita dalam majlis ilmu. Untuk faham, boleh duduk, boleh dengar, sambil-sambil borak-borak kita boleh dengar. Sambil-sambil borak-borak kita boleh dengar. Maknanya kita boleh faham sambil kita berborak, sambil kita dengar boleh faham. Tapi berkat kita tak dapat. Kerana keberkahan itu duduk pada adab dia. Jadi sama-sama kita jaga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan segala kelebihan yang Allah janjikan bagi mereka yang menjadi tetamu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya orang-orang yang duduk di dalam majlis zikir, majlis ilmu itu, mereka itu merupakan tetamu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka akan dihidangkan oleh Allah dengan rahmatnya, dengan keridhaannya, dengan keampunannya, dengan petunjuknya. Yang mana perkara-perkara itu sekaya apa pun manusia, dia tak boleh beli. Meskipun dia jutawan, dia tak boleh beli yang nama petunjuk Allah. Dia tak boleh beli yang nama keampunan Allah. Dia tak boleh beli yang namanya keridhaan Allah. Tapi Allah nak bagi kita dengan percuma. Dengan kita duduk di dalam majlis ilmu, betulkan niat kita, kita akan dapatlah perkara-perkara yang dijanjikan oleh Allah tadi, insya-Allah. Baik, qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Fasal yang ke-6 dan yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Ketahui olehmu wahai hamba Allah, ketahui olehmu wahai hamba Allah, wahai orang yang beribadat, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia Allah akan menjadikan ia Allah, menciptakan ia Allah, menganugerahkan ia bagi engkau akan dua tangan. Jadi tangan kita ni adalah pemberian Allah, serta yang menggerak-gerikan tangan kita ini juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, Allah juga yang menciptakan segala pergerakan perbuatan kamu. Jangan kita ingat kita boleh bergerak, berjalan adalah dengan sebab tenaga dalam tubuh badan kita. Itu fahaman Mu'tazilah Qadariyah. Golongan fahaman Mu'tazilah Qadariyah, mereka beriktikad kita ni bebas bergerak kerana ada tenaga dalam badan. Allah Ta'ala tak ada hubung kait. Itu Qadariyah. Hukumnya ada ulama kata kufur. Orang yang berakidah sedemikian kufur. Adapun di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, meskipun kita sehat, meskipun kita kuat, meskipun kita pandai, yang menggerak-gerikan kita ini, yang menjadikan perbuatan boleh bercakap, boleh memandang, boleh mendengar, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tenaga yang ada di dalam tubuh badan kita ini semuanya itu makhluk Allah. Makhluk sesungguhnya tidak boleh memberi kesan apa pun, sama ada kesan yang baik ataupun kesan yang buruk, memberi manfaat atau mudarat. Wajib kita i'tikad tidak ada sesuatu yang boleh memberi kesan baik ataupun buruk, manfaat ataupun mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita ahli sunnah.
Jadi Allah Ta'ala menciptakan kepada kita ni dua tangan. Tapi ada juga hamba-hamba Allah yang tidak dikurniakan Allah dua tangan. Lahirnya tidak sempurna dengan kehendak Allah. Ada hikmah. Ada hikmah. Jadi kita ni bertuah, kita ni beruntung. Bukan sahaja Allah memberi kita dua tangan, tapi boleh berfungsi pula. Boleh berfungsi, ya. Dan dua kaki. Kenapa? Pernah tak kita tanya, kenapa Allah bagi aku dua tangan dan dua kaki, serta dua tangan dan dua kaki aku ni boleh berfungsi? Kenapa? Pernah tak kita tanya? Apa hikmah dia Allah menjadikan kita, memberi kepada kita dua tangan dan dua kaki? Kerana beberapa manfaat, yakni kerana beberapa kegunaan, dengan makna supaya kita boleh ambil guna daripada tangan dan kaki yang berfungsi tadi. Kita boleh menggunakan dua tangan dan dua kaki tadi untuk mengambil manfaat yang bangsa akhirat. Maksudnya boleh dapat pahala. Dengan dua tangan, dengan dua kaki ni, kalau pandai kita gunakan betul cara gunanya, dapat pahala, dapat kebajikan. Jadi dapat pahala kebajikan ni bukan dengan sembahyang saja, bukan dengan puasa saja, bukan dengan bersedekah saja, tapi dengan dua tangan dan dua kaki ni boleh menghasilkan ganjaran pahala akhirat. Dan selain daripada itu, selain daripada manfaat yang bangsa akhirat dan yang bangsa dunia, yakni kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan kerana beberapa manfaat yang bangsa dunia, mana Allah tolong kita. Kita kena ingat, kita ni ditolong oleh Allah. Di antara pertolongan Allah yang banyak-banyak, tak terkira, tak terhitung tu, sampai kita tak boleh nak kira punya banyak pertolongan Allah. Di antaranya ni dua kaki dan dua tangan. Cuba kita bayangkan kalau kita tak ada dua kaki dan dua tangan, boleh tak melayakkan kita duduk di sini dan bekerja di sini? Tak boleh. Walau pandai pun mungkin kita tak diterima. Jadi biar kita rasakan pertolongan Allah tu. Kita takkan kasih pada Allah, kita takkan sayang pada Allah kalau kita tak tahu budi baik Allah pada diri. Samalah macam kita dengan orang. Macam mana pandangan kita, hubungan kita dengan orang yang selalu tolong kita, selalu bantu kita, selalu ambil berat tentang kita. Macam mana hubungan kita dengan dia? Rasa terhutang budi tak? Rasa kasih tak dengan dia? Rasa sayang tak dengan dia? Begitulah juga hamba. Apabila hamba tadi melupakan kebaikan Allah, sebab itu dia takkan rasa kasih dengan Allah. Dia tak nampak kebaikan Allah pada diri dia. Jadi macam mana nak menimbulkan rasa kasih dia pada Allah? Dia tak nampak budi baik Allah. Tadi bandingan, berbanding orang yang banyak tolong kita dengan orang yang tak tolong kita, orang yang tak pedulikan kita. Mana hati kita lebih dekat di antara dua orang ni? Mana yang kita lebih kasih? Dah tentulah cenderung kepada orang yang banyak menolong kita. Tu kalau dia normal. Kalau dia tak waras tu lain. Kalau dia waras, makna dia kata, mana aku mesti ada kasih dengan orang, aku mesti menghargai pertolongan, aku mesti berterima kasih dengan dia. Ada pun orang yang tidak waras, dia buat tak tahu. Itu dah Allah. Apa yang ditolong oleh Allah? Banyak pertolongan Allah. Bila waktu yang Allah tidak menolong kita? Tidak ada waktu yang kita ni tidak ditolong oleh Allah. Sentiasa ditolong oleh Allah. Cuma kita sedar ataupun tak sedar. Ni saya bercakap ni, saya ditolong oleh Allah. Saya tak boleh bercakap kalau tidak ditolong oleh Allah. Saya tak boleh memandang ni, saya tak akan nampak objek-objek ni kalau tidak diperlihatkan oleh Allah. Begitulah juga dengan tuan-tuan, tak boleh dengar suara saya ni, tak sampai pada telinga tuan-tuan kalau ditutup oleh Allah.
Tak. Turun naik nafas kita ni, organ-organ dalam tubuh badan kita ni sedang berfungsi dengan peranan masing-masing. Siapa yang menggerakkan? Allah, tak ada lain lah. Tak ada lain lah, Allah. Jadi banyak tak pertolongan Allah? Banyak. Tu pada diri kita. Banyak lagi tu yang tak boleh nak kira. Otaknya, akalnya, warasnya, ingatannya. Bini kita, anak-anak kita, nampak tak? Semua itu ditolong oleh Allah. Jadi banyak sangat pertolongan Allah. Jadi wajiblah kita bersyukur. Wajib berterima kasih dengan Allah. Bukan Allah suruh bayar, Allah tak suruh bayar, takkan terbayar. Tapi Allah suruh kita bersyukur. Dengan segala nikmat pertolongan tu Allah tak suruh bayar. Allah tak suruh bayar tangan kita ni. Kalau sewa pun rasanya tak terbayar kita. Allah suruh syukur. Apa maksud syukur? Syukur apa maksud? Bersyukur bukan makna terima kasih. Bersyukur bukan mengucap alhamdulillah. Itu memuji. Bersyukur bermaksud menggunakan nikmat tu kepada benda yang Allah redha. Bila kita gunakan tangan kita kepada benda yang Allah suruh, yang Allah redha, baru namanya bersyukur dengan nikmat tangan. Kalau kita salah guna tangan kita ni membuat benda yang dilarang oleh Allah, namanya kufur nikmat tangan. Jari jemari kita ni, jari ni, bersyukur dengan nikmat jari. Cuba kita bayang kalau tak ada jari. Jadi Allah jadikan jari ni supaya nak memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Jadi senang bila ada tangan, ada jari, mudah kita nak buat kerja kita. Mudah kita nak buat kerja kita. Allah. Baik. Maka ada pun segala manfaat akhirat. Maknanya kegunaan akhirat, gunanya di dunia tapi nanti dapat untungnya di hari akhirat. Itu maksud manfaat akhirat. Gunanya di sini tapi untungnya di sana. Maka mengerjakan engkau hamba dengan keempat-empatnya, makna tangan kaki, akan segala perkara pekerjaan kebajikan. Buat amal kebajikan. Buat amal kebajikan. Jadi mana-mana mereka yang membuat amal kebajikan, dia akan mendapat manfaat akhirat. Tapi ada tapi bukan asalkan buat amal kebajikan. Ada pula dia punya undang-undang dan syarat-syarat yang tertentu supaya amal kebajikan yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita ini akan dibalas dengan pahala oleh Allah. Di antaranya apa? Akidah mesti betul. Akidah kita mesti betul. Pegangan dan kepercayaan dalam hati kita, i'tiqad kita dalam hati terhadap Allah mesti betul. Seandainya kita melakukan banyak pekerjaan kebajikan, padahal akidah dalam hati kita sesat, salah terhadap Allah, kefahaman kita terhadap Allah itu salah, maka kebajikan tadi tidak layak diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana amal kebajikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman dengan Allah tidak diterima oleh Allah, kecuali bila dia masuk Islam. Itu lain. Kecuali dia masuk Islam. Orang yang kafir masuk Islam, segala dosanya dihapuskan oleh Allah. Segala kebajikan yang pernah dilakukan dalam waktu dia kufur tu dikutip, diambil oleh Allah sekaliannya dan dibubuhkan dalam buku amal. Segala amal kebajikan sejak daripada dia akil balik sampailah hari dia masuk Islam tu, semua tu Allah ambil kira. Dan segala dosa-dosa dia dihapuskan oleh Allah. Minum arak, berjudi dan sebagainya, berzina, semua Allah ampunkan.
Itu kelebihan orang masuk Islam. Jadi amal kebajikan, semua orang nak buat amal kebajikan. Kita tengok bila ada contohnya sesuatu badan memberi iklan, mengeluarkan iklan siapa nak buat kebajikan, ramai yang tolong, alhamdulillah. Tapi dalam ramai-ramai yang tolong tadi, ada yang akidahnya salah, ada yang tak solat. Dapat tak pahala kebajikan kalau kita tak solat? Tak dapat. Nampak tak tu? Tu perlunya ilmu tadi. Bukan asalkan buat kebajikan dapat pahala, bukan. Dia nak kena mengaji lagi. Bukan kita semata-mata dengar buat kebajikan dapat pahala. Kita pun pulun buat kebajikan tanpa pedulikan pantang larang, syarat rukun. Jadi akibatnya nanti kita menyesal lah. Atas dunia macam-macam kebajikan yang kita buat, rupa-rupa balik akhirat muflis pula dah. Mana pahala? Semayang buat, derma buat, begini buat, begitu buat, mana pahala? Rupa-rupanya buat dalam keadaan jahil, buat dalam keadaan tak ada ilmu. Buat dalam keadaan tidak ada ilmu. Jadi Allah tolak walaupun buat amal kebajikan. Sebab tu Nabi kata al-ilmu imamul amal. Ilmu itu ikutan amal. Apa saja amal mesti ikutannya ilmu, panduannya ilmu. Kalau amal panduannya nafsu, pasti akan ditolak oleh Allah. Mengaji, belajar fardu ain ini wajib tuan-tuan. Nanti kita menyesal. Nanti kita menyesal. Atas dunia kita buat macam-macam amal, tapi nanti Allah tak terima, menyesal kita nanti. Belajarlah. Time cari makan, time mengaji, cari makan. Ni urusan hidup dunia. Mengaji ni urusan hidup kita selepas mati besok. Ke kita tak percaya lepas mati hidup balik? Kalau tak percaya makna tak beriman. Jadi bagi orang yang yakin selepas mati ada hidup balik, dan itulah hidup yang hakiki, dia akan buat persiapan waktu dia hidup. Dan kat dunia pun dia tak duduk saja, dia usaha juga. Sebab tak nak meletakkan dirinya dan anak bininya dalam apa? Dalam kekurangan, dalam kecelaan, dalam kebinasaan. Maka dia bekerja, dapat makan sepatutnya, tempat tinggal yang sepatutnya, supaya dia tak susah atas dunia. Tapi dia tidak melupakan kehidupan yang hakiki itu selepas mati. Maka mereka membahagikan masanya untuk menuntut ilmu, agar amalan yang dilakukan itu berpandukan ilmu, supaya amalan-amalan mereka diterima oleh Allah. Itu baru kata orang bijak. Bijak. Atas dunia dia tak nak melarat, di hari kiamat lebih-lebih lagi dia tak nak melarat. Jadi diusahakan. Dunia pun diusaha, akhirat pun diusaha. Jadi seperti berjalan kepada masjid. Nak jalan ke masjid guna kaki. Dia kata saya tak guna kaki, saya naik motor. Dah tu dapat tak pahala? Pergi masjid naik motor kereta? Dapat lah. Dapat. Tapi tengok dulu pergi masjid tadi, apa niat dia? Pergi masjid apa niat? Curi tabung masjid. Pergi masjid juga, tapi niat dia curi tabung masjid. Tak dapatlah kebajikan. Pergi masjid curi tabung masjid. Tak dapat. Pergi masjid niat nak mengumpat-ngumpat. Sebab geng-geng ngumpat ni geng-geng solat jemaah dia. Pergi masjid solat jemaah. Bukan nak jemaah sebenarnya, nak jumpa geng-geng nak mengumpat. Tak jadi, itu dosa ni cerita pada adat lah, ni kebiasaan. Kalau nak pergi masjid tu nak buat benda baik lah tu. Nak buat benda baik lah tu, nak semayang, nak mengaji, nak i'tikaf. Jadi orang yang betul niatnya berjalan ke masjid, maka diberi pahala oleh Allah, dapat pahala. Dengan sebab dia berjalan, makin jauh jaraknya makin banyaklah pahalanya. Orang yang jauh tempatnya daripada masjid, banyak perjalanannya, lama masanya, pahalanya lebih banyak daripada orang yang duduk dekat dengan masjid. Sebab tu ada dulu sahabat dia nak pindah, rumah dia dekat dengan masjid, dia nak pindah duduk jauh. Sahabat dia loba pahala ni, dia pantang dengan kebajikan je.
Apa yang mendatangkan pahala banyak, itu yang dia nak, itu yang dia nak rebut. Sehingga ada yang duduk dekat masjid nak pindah, nak duduk jauh. Sebab apa? Bila saya berjalan jauh, saya dapat banyak kebajikan. Sampai macam tu sahabat. Subhanallah. Kita ada yang duduk depan masjid, depan surau, pindah ke rumah lain. Bukan pindah sebab nak pahala, sebab tak nak pergi. Dia kata, alamak, salah beli rumah depan masjid pula. Ni nanti kalau tak datang orang perhati ni rumah depan masjid ni. Ada juga macam tu, pindah. Sebab salah duduk depan masjid. Dia kata nanti kalau tak datang orang berhati. Depan masjid, cari rumah lain. Macam-macam seperti berjalan dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat. Ni tadi abang-abang, kakak-kakak ni tadi daripada tempat kerja lepas makan, nak pergi mana? Pergi surau lah. Sebab apa? Ada kuliah lah nak dengar-dengar. Dapat pahala. Dapat pahala tu, kaki dia dapat pahala. Kaki kita, dosa-dosa gugur, ganti dengan pahala. Dan berjalan kepada tempat perang sabil, dan tempat mengerjakan haji umrah, dan berjalan kerana ziarah, nak pergi ziarah, nak pergi mengeratkan silaturrahim, dengan niat yang betul, dapat pahala dengan berjalan tadi. Itu semua untungnya nanti selepas mati. Jangan tunggu, jangan harap di dunia ni. Allah tak bagi. Allah bagi selepas mati besok. Kalau Allah bagi keuntungan ibadat ni atas dunia, rugilah kita. Sebab apa pula rugi? Mati tinggal. Dengan sebab kita solat, sebab kita rajin kuliah, sebab kita rajin solat berjamaah, tutup aurat, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, berganda-ganda, berlipat kali ganda, jadi mewah, jadi jutawan contohnya. Besok kita mati, tinggal tak? Tinggal semua tu. Sebab tu Allah tidak memberi balasan baik terhadap amal soleh ini di dunia, kerana nanti hambanya hanya dapat mengecapi sekejap. Buat amal soleh, Allah tukar rumah kita jadi istana. Allah Maha Kuasa nak buat. Balik rumah kan tengok rumah kita bertukar 8 lapis lah rumah kita. Salut emas semua. Rumah ligat dalam syurga tu emas permata, bukan daripada bajuan simen macam sini. Sini rumah 5 lapis 8 lapis pun simen bahan dia. Dalam syurga tu apa? Batu permata. Duduk dalam batu, bukan pakai batu permata, duduk dalam batu permata. Subhanallah. Tak nak? Cincin pun berebut. Takkan duduk dalam batu permata tak mau? Pasal cincin pun berebut, pasal cincin pun bergaduh. Takkan mahligai yang Allah bina daripada batu permata kita tak mau? Waras ke tak waras? Lebih-lebih lagi mahulah. Jadi seandainya dengan sebab kita beribadat tadi, taat kepada Allah, Allah ubah rumah kita tu jadi mahligai, daripada batu permata, intan, berlian, emas, perak. Balik yang kita tengok rumah kita dah bertukar. Malam sekarang dalam tidur mati dia. Selama mana dapat kecapi dah? Tinggal tak? Tinggal. Sehebat apa pun balasan Allah di dunia, tinggal. Sebab tu balasan yang sebenar-benarnya nanti selepas mati. Itu dapat dikecapi selama-lamanya, takkan buruk, takkan berubah, takkan hilang, takkan binasa. Nikmatilah selama-lamanya, tidak berkesudahan. Itu balasan Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya yang bertakwa, yang beramal soleh. Jadi inilah dunia, inilah tempat sekali Allah bagi kita peluang nak buat sebaik-baik mungkin, nak usaha jadi hamba yang sebaik-baik hamba sisi Allah. Inilah sekali ni je peluang, ni je peluang sekali. Maka gunakanlah peluang yang sekali ni sebaik mungkin. Jangan lepaskan, baik laki, baik perempuan, baik tua, baik muda, yang bujang, yang dah berkahwin, gunakan masa ni baik-baik. Wal asri innal insana lafi khusrin. Jangan rugikan masa kita.
Hidup di dunia untuk beribadah, lepas mati terima balasan ibadah. Lepas mati tak ada ibadat dah. Lepas mati nak mengaji kuliah zuhur tak ada dah. Lepas mati nak pergi kuliah maghrib tak ada dah. Nak bersedekah, nak jadi orang sabar, nak jadi orang merendah diri, nak jadi orang sangka baik, nak jadi pemaaf, tak ada dah. Lepas mati tak ada dah. Nak jadi orang yang macam tu sebelum mati. Bukan selepas mati. Selepas mati tu terima balasan. Jangan kata aku nanti lepas mati aku nak jadi orang pemaaf lah. Sebelum mati ni aku nak jadi pendendam, pendengki dulu. Jangan. Sebelum mati ni lawan nafsu kita tu yang ajak kita jadi pendengki, pendendam, takabur, sombong. Berjalan ke tempat-tempat habis tadi, mengerjakan haji dan umrah, dan berjalan kerana ziarah. Nak ziarah, belajar bab ziarah. Apa hukum ziarah? Berapa lama boleh ziarah? Jangan ziarah dengan niat yang tak elok. Ziarah sebab nak menunjuk-nunjuk dengan saudara kita kelebihan dunia yang ada pada diri kita. Jangan menyakitkan hati orang fakir miskin. Niat betul-betul. Betul niatnya ziarah, dapat pahala. Salah niat ziarah, dapat dosa. Kadang waktu ziarah itulah nak mengumpat. Dan menghubung rahim, makna mengeratkan silaturahim. Pergi mana? Pergi Johor, pergi mana? Pergi Kedah, pergi mana? Pergi Kuala Lumpur. Buat apa? Nak pergi jumpa kawan lah. Lama dah tak jumpa, dulu duduk sini, dah pindah, nak pergilah jumpa, eratkan silaturahim. Tak apa, dapat pahala. Makin jauh makin banyaklah pahala. Dan yang lainnya daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua kaki. Ni kita datang bekerja ni kat Petronas ni guna kaki tak? Guna. Dah tu dapat pahala ke tidak? Tengok niat dulu. Imam Ghazali kata tengok niat dulu. Walaupun bekerja yang halal, tengok niat tu. Dia bekerja cari duit, tak kisahlah kerajaan ke swasta ke apa ke, dia bekerja cari duit, tengok niat dia untuk apa. Kalau niat dia mencari rezeki kerana nak menunaikan keinginan nafsu, apa contohnya? Aku bekerja supaya nanti aku boleh mudah nak berseronok. Aku bekerja sebab mudah nak berseronok, supaya apa yang diinginkan oleh nafsu aku nanti aku boleh tunaikan. Jadi niatnya bekerja mencari duit tadi bukan untuk ibadat, tetapi untuk mengikut menunaikan keinginan hawa nafsu. Kata Imam Ghazali, tidak dikira pahala. Sebab bukan ibadat. Bukan ibadat. Saya bekerja, saya berniaga daripada pagi sampai petang. Niat saya bila dapat duit saya nak enjoy. Dapat pahala tak saya berniaga tadi? Dapat tak? Saya berniaga jual sayur daripada pagi sampai malam. Dapat duit saya, niat saya nak enjoy. Dapat tak saya pahala berniaga? Tak dapat. Sebab niat saya bukan untuk ibadat. Niat saya untuk menunaikan keinginan nafsu. Waktu tadi saya terang kan, betulkan balik niat kita cari rezeki. Ulama pesan, tak kisah apa kerja pun, niat aku bekerja kerana nak memudahkan urusan ibadah aku dan anak bini aku, baru dikira pahala kerja tu. Kalau dia bekerja niat nak seronok atas dunia, nak megah, nak mewah, nak orang pandang, tidak diberi kebajikan. Sebab niatnya bukan untuk ibadat. Itu sebab untung kita mengaji. Kalau tak mengaji tak tahu cerita. Mengaji baru tahu cerita. Oh, situ pun nak kira juga. Ya, kira. Sebab dalam agama ni Allah dah siapkan hudud dia. Apa maksud hudud? Batasan-batasan. Anggota kita ni ada batasan. Betul? Tak semua benda kita boleh buat, tak semua tempat kita boleh pergi. Ada batasan, hudud-hudud yang Allah dah tentukan sebagai seorang Muslim. Begitulah juga hati kita pun ada batasan-batasan yang Allah dah tetapkan. Jangan lampau batas tu.
Kalau lampau batas tu maknanya derhaka kepada Allah. Kata Imam Ghazali, apa hukumnya mencari rezeki yang halal dengan niat menunaikan keinginan hawa nafsu? Maka jawabnya maksiat. Kerja niat nak tunaikan hawa nafsu, nak berseronok-seronok dengan harta kekayaan, maksiat. Jadi betulkan niat kita mencari rezeki. Aku cari rezeki kerana nak beribadat. Nak ibadat, nak bayar hutang, itu ibadat lah. Nak tunaikan nafkah untuk anak bini, nak tolong orang fakir miskin, nak keluarkan zakat, kalau ada rezeki lebih nak pergi haji umrah, nak tolong orang yang memerlukan. Itu ibadat. Ibadat. Jadi kita mesti kena kenal yang mana ibadat, yang mana nafsu. Kena kenal. Kena kenal. Makan untuk ibadat, makan untuk nafsu. Itu contohlah. Makan, ada kala makan kerana ibadat, ada kalanya makan kerana nafsu. Makan kerana ibadat dapat pahala, makan kerana nafsu tak diberi pahala. Mana contoh makan kerana nafsu? Makan lebih daripada qadar, nak menyelamatkan nyawa kita. Makan nak bersedap-sedap makan, nak mewah-mewah makan, itu nafsu dah tu. Ibadatnya mana? Wajib menjaga nyawa, tak kisah makan sedap tak sedap, niat kita makan nak memelihara nyawa supaya ada tenaga dalam tubuh badan kita untuk melakukan amal ibadat. Itu makan kerana ibadat. Beza dengan makan kerana nafsu. Nak sedap-sedap, nak mewah-mewah, makan nak megah-megah, itu nafsu. Berpakaian kerana ibadat bagaimana? Memakai pakaian yang boleh menutup aurat, tak kisah mahal ke murah. Tapi kalau nak berpakaian kerana tuntutan nafsu, dia nak pakaian yang orang pandang, nak pakaian yang megah-megah, itu nafsu. Jadi kita kena tahu beza tu, yang mana nafsu, yang mana ibadat, supaya kita boleh milih, kita boleh memilih. Memilih yang sepatutnya, memilih yang sepatutnya. Nafsu ni tabiat dia suka berlebih-lebih, dia suka berseronok-seronok, dia suka mewah-mewah. Kalau makan bukan sekadar kenyang, dia nak mewah dalam makan, tu nafsu. Kalau tutup aurat bukan sekadar tutup aurat, dia nak megah dalam pakaian dia. Tu nafsu. Tuntutan nafsu. Lebih. Nafsu. Mestilah kita kena tahu. Inilah kata ibadat. Sebab tu Imam Ghazali kata ibadat ni bukan mudah. Banyak benda yang kita nak kena tahu. Banyak perangkap, banyak musuh, banyak yang merosakkan amal, macam-macam. Macam-macam ibadat ni. Jangan kita menyangkakan alah ibadat ni senang, kita buat dia nanti dapat pahala lah. Tidak semudah tu tuan-tuan. Ngajilah, baru tahu cerita ibadat ni macam mana. Ngaji kitab Minhajul Abidin tu, ngaji tengok perjalanan orang yang buat ibadat. Imam Ghazali cerita daripada A sampai Z, daripada orang tu duduk dalam maksiat sampai dia jadi kekasih Allah, apa benda yang dia nak kena lalui. Ngaji kitab tu Minhajul Abidin. Bukan asalkan buat dapat pahala tak. Dia ada pantang larang, syarat, rukun yang mesti kita kena faham betul-betul. Kalau tak nanti kita tersesat dalam perjalanan ibadat, nanti kita menyesal rugi. Dan yang lain daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua kaki, dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Kita gunakan tangan kita menyelamatkan diri kita daripada ataupun menghilangkan kemungkaran, menghilangkan kemaksiatan menggunakan tangan kita, dapat pahala. Kita ada kuasa, contohnya kita gunakan kaki tangan kita, menggunakan kaki tangan kita untuk mencegah perbuatan maksiat atau menghalang perbuatan maksiat, dapat pahala. Dan ataupun mempertahankan diri kita, mempertahankan harta benda kita, tu menggunakan kaki tangan kita mempertahankan diri kita daripada dizalimi, dirampas harta kita ataupun dibinasakan nyawa kita. Kita gunakan kaki tangan tu mempertahankan diri, nyawa dan harta kita. Itu ibadat, tu dikira ibadat, dapat pahala. Dan menulis akan ilmu,
Kita guna jari kita, duduk sambil-sambil duduk tulis benda-benda manfaat, kita share. Tulis nasihat-nasihat yang baik, kita share. Pahala tu. Berapa ramai yang baca tu, semua pahalanya masuk dalam buku akaun kita. Kalau untung sikit, dia tolong sharekan pula lagi. Dia tolong viralkan lagi. Ramai orang yang baca nasihat kita tu, lagi banyaklah pahala yang kita dapat. Jadi gunakan teknologi ni. Gunakan teknologi ni untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Jadi dengan handphone ni pun boleh dapat pahala kebajikan banyak kalau pandai. Kalau tak, boleh jadi dosa banyak pun dia juga. Kita tulis benda yang jahat-jahat, hasutan-hasutan yang jahat-jahat, fitnah, mengumpat, itu dosa yang banyak. Jari-jari kita ni. Jadi mana-mana jari yang menulis benda yang baik-baik, ilmu yang bermanfaat, nasihat yang baik-baik, ataupun ilmu kemahiran yang baik-baik, ilmu keduniaan, tapi ilmu tu boleh menolong, memudahkan urusan orang Islam yang lain ataupun orang lain. Dikongsikan cara-cara apa, tips apa, cucuk tanam ke, bertukangan ke, apa ke, ikutlah. Ilmu manfaat dikirimkan, desainkan, orang lain baca, orang lain ikut, dapat pahala dia. Lebih-lebih lagi kalau yang dikongsikan itu ilmu agama, ilmu akhirat, lebih-lebih lagi lah. Ilmu dunia pun dapat pahala juga. Kalau menuliskan ilmu yang haram, dosa. Kita gunakan handphone kita, kita sebarkan pahaman-pahaman Wahabiyah contohnya. Kita hasut kawan-kawan kita supaya mengikut pahaman Wahabiyah, mengikut pahaman Mujassimah, mengikut pahaman-pahaman yang mengatakan Tuhan bertempat dan sebagainya. Dosa sedosa-dosa ini. Sebab tu kalau benda-benda jahat, ilmu sesat, jangan kongsi. Jangan kita share. Nanti dapat saham dosa. Dapat saham dosa. Orang lain jadi mudarat amalnya, asbab kita yang sampaikan. Kalau ada orang-orang yang kuliah hanya ceramah-ceramah hanya bukan di kalangan kita ahli sunnah wal jamaah, jangan bantu share, jangan. Kalau bantu maksudnya apa? Kita membantu tersebarnya pahaman yang salah. Dan berjabat tangan dengan orang yang soleh, dapat pahala. Dan yang lain daripadanya, daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua tangan, itu manfaat tangan yang bangsa akhirat, banyak lagi lah. Dan ada pun segala manfaat kaki tangan, makna manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda. Ini macam hari ni kita gunakan kaki tangan kita tu, pergi kerja, balik kerja, urusan kerja semua guna kaki tangan. Itu manfaat dunia pula. Allah tolong memudahkan urusan dunia kita bila Allah bagi kita tangan kaki, mudah kita nak bekerja. Kita tak nampak budi baik pada Allah ni, daripada Allah pada kita ni. Cuba bayangkan kalau Allah lumpuhkan kaki tangan kita, boleh nak bekerja? Boleh dapat pangkat jawatan yang macam mana kita dapat sekarang? Boleh dapat gaji macam mana yang kita dapat sekarang kalau Allah lumpuhkan kaki tangan kita? Kita tak nampak tu pertolongan Allah? Dah macam mana nak berterima kasih dengan pertolongan Allah tadi? Ataupun kita ni jenis hamba yang memang tak suka nak berterima kasih bila orang buat baik? Kalau orang lain buat baik pun adabnya kena terima kasih, akhlaknya. Dah kalau Allah buat baik dengan kita, tak payah terima kasih. Kalau orang buat baik terima kasih, kalau Allah buat baik tak payah terima kasih, macam tu. Jadi wajib berterima kasih lah dengan Allah. Macam mana cara terima kasih dengan Allah? Bersyukur, maksudnya taat kepada Allah, itu cara terima kasih. Allah suruh semayang, Allah suruh ngaji, Allah suruh tinggalkan benda haram, tinggal. Itu cara terima kasih dengan Allah lah tu. Dengan sebab kita ni ditolong oleh Allah macam-macam nikmat ni, kaki tangan lagi, mata lagi, akal yang waras lagi. Cuba kita tak ada akal yang waras, macam mana kita nak buat kerja kita hari ni? Tak boleh buat kerja. Allah tolong kita, subhanallah. Allah tolong kita. Punya banyak pertolongan Allah sampai kita terlupa lah. Sampai terlupa kita ni ditolong oleh Allah. Kita pandang diri kita, oh aku yang hebat, aku yang kuat, ilmu aku.
tenaga aku, kesihatan aku. Mana datang semua benda tu? Kita buat sendiri, kita bancuh sendiri. Kalau Allah tak bagi, mana kita nak ambil semua nikmat tu? Yang kata ilmu, yang kata pandai, yang kata hebat, yang kata kuat tadi tu. Ni bergerak diam ni, siapa yang jadikan kita bergerak diam ni? Sebab tu suruh kenal Tuhan. Jangan pandang diri kita, oh akulah ni, akulah ni, akulah ni, akulah ni. Maka rosaklah kita. Maka kita tak ada rasa terima kasih, tak ada kepentingan nak taat kepada Allah, sebab kita tak merasakan pertolongan Allah. Buat apa nak taat kepada Allah? Dia bukan tolong aku. Ibaratnya begitulah. Buat apa nak taat sangat pada Tuhan? Dia bukan tolong aku. Ini yang ada pada anggota ni aku punya. Ilmu aku dulu belajar bersungguh-sungguh, keluar duit banyak-banyak, belajar tinggi. Mana datang duit tu? Mana datang duit tu? Kita buat, mak bapak kita buat. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Kalau Allah tak bagi kita akal yang waras, boleh kita nak belajar dulu, nak faham, nak berjaya? Tak boleh. Kena fikir benda-benda tu, baru nampak besarnya pertolongan Allah dalam diri kita. Jadi hamba yang bersyukur. Jangan jadi hamba yang sombong. Jangan. Allah tolong macam-macam, kita sombong, palingkan muka daripada Allah. Kena ingat, Allah boleh ambil bila-bila masa sahaja apa yang telah dikurniakan kepada kita. Sekarang dia boleh tarik segala-galanya. Waktu hamba dia kena takut. Sebab apa? Dia berhajat kepada orang yang berpangkat, dia berhajat kepada Allah supaya mengekalkan pangkat dan jawatan dia. Betul tak? Orang yang ada pangkat jawatan, dia berhajat tak kepada Allah? Dia berhajat kepada Allah supaya mengekalkan pangkat dan jawatan tu pada dia. Sebab yang memberi pangkat jawatan tu anugerah Allah juga. Betul? Jadi dia berhajat kepada Allah, ya Allah kekalkanlah pangkat jawatan aku ni. Orang yang tidak berpangkat pun berhajat kepada Allah agar diberi pangkat, agar dinaikkan darjatnya. Jadi ala kulli halin kita ni, siapa pun kita, tak kisah setinggi apa pun pangkat jawatannya, sampailah serendah-rendah, semuanya ini sama-sama berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah. Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil bila-bila masa, tanpa sebab, tanpa syarat, tanpa sebab. Allah boleh ambil bila-bila masa dengan kekuasaan dia. Maka kita kena takut, kena takut. Kalau jenis taufik, takut diambil kembali taufik tadi. Apa maksud taufik? Pertolongan buat ibadat. Kita boleh buat ibadat, boleh semayang, boleh begini dan begitu, tu taufik, pertolongan Allah. Jadi kita kena takut. Takut Allah ambil balik nikmat taufik ni, nanti kita tak boleh beribadat dah. Kita tinggalkan maksiat dengan taufik Allah, kita buat ibadat dengan taufik Allah. Kalau Allah tak bagi taufik, maksiat pun kita tak boleh tinggal, ibadat pun kita tak boleh buat. Sebab tu kena takut juga. Sebab tu kita diajar dalam doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kau jangan cabut balik apa yang kau dah bagi dalam hati aku, ya Allah. Memelihara engkau daripada, dan memelihara engkau daripada mana tadi? Dua kaki itu mencari harta benda dan segala tujuan engkau, dan memelihara engkau dengan dia, dengan kaki tangan daripada mudarat, seperti lari dengan kaki daripada binatang yang buas-buas. Contohnya, mana kita melarikan diri daripada benda bahaya. Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam, maksud yang menyerang ia akan dikau. Itu guna kaki tangan, semua nikmat Allah. Allah tolong. Cukuplah sekadar itu, insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmu atam. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memilih kita menjadi penuntut ilmu agar kita sentiasa mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakara sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.